Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Azia pada minggu ni dengan tajuk teknik mengukur parameter kesihatan badan. Tajuk yang pertama kita akan lihat pada minggu ini ialah suhu badan. So, apa yang dikatakan dengan suhu badan? First kali cikgu nak terangkan berkaitan dengan suhu. Apa itu suhu? Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. So, ini suhu ni adalah secara umum. Kalau ditanyakan apakah itu suhu badan, iaitu darjah kepanasan, kesejukan badan kita. Dia merujuk kepada badan. Dan kita kena pastikan badan kita berada dalam keadaan yang normal, iaitu julat suhu yang normal. Berapa julat suhu normal kita? Lebih kurang 36.7 darjah Celsius. 3.6.5, 37 darjah Celsius pun okey. Seterusnya ialah jenis-jenis termometer. Terdapat 4 termometer, iaitu termometer klinik, yang kedua termometer makmal, ketiga termometer rektal, keempat termometer inframerah. Kita pergi dengan lebih lanjut bagi setiap termometer. Termometer yang pertama ialah termometer klinik. Termometer klinik ni dia biasanya digunakan untuk menyukat suhu badan manusia. Kalau kata cara nak gunakan dia adalah, kamu kena pastikan, termometer klinik ni dia punya suhu berada di bawah 35 darjah Celsius. Kalau kata kamu nak guna tu, suhu dia lebih daripada 35, kamu kibaskan dulu. Lepas kamu dah kibas, barulah kamu letakkan di bawah ketiak ataupun di dalam mulut. Di dalam mulut ni biasanya kita letak bawah lidah. Cikgu gariskan kat sini, di bawah ketiak ataupun di dalam mulut. Letak selama lebih kurang 2 hingga 3 minit. Ataupun kalau kamu gunakan termometer klinik digital, dia akan kedengaran bunyi beep. Masa tu kamu keluarkan. Bila kamu keluarkan, barulah kamu boleh dapat rekodkan bacaan suhu. Apa yang pentingnya dalam termometer klinik? Dalam termometer klinik, dia ada pencerutan. Yang mana satu pencerutan? Yang ini. So, pencerutan ini bertujuan untuk apa? Supaya merkuri tidak turun dengan cepat. Kenapa kita tak nak merkuri ini turun dengan cepat? Kalau kata merkuri itu turun dengan cepat, maka bacaan ataupun sukatan suhu yang kita ambil tadi adalah tidak tepat. So, pencerutan ini hanya ada pada termometer klinik saja. Untuk termometer makmal, dia tiada. Seterusnya ialah termometer makmal. Termometer makmal, dia tak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan. Kenapa? Satu, dia tidak ada bahagian pencerutan. Jadi bila dia tidak mempunyai bahagian pencerutan, suhunya akan turun dengan cepat. Jadi bila suhunya turun dengan cepat, maka bacaannya pun tidak tepat. Tapi kalau katalah memang kamu ada termometer makmal je, kamu tak ada termometer klinik pun, boleh guna, tetapi ketika termometer masih di dalam mulut atau di bawah ketiak. Jadi masa ni maksudnya termometer tu kita tak keluarkan lagi daripada mulut kita ataupun daripada ketiak. Jadi kita boleh terus ambil bacaan. Yang itu dibolehkan. Seterusnya ialah termometer rektal ataupun dubur. Yang ini cikgu nak tekankan kepada kamu, digunakan pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Kaedahnya macam mana? Kita akan bersihkan muncung termometer. Ini muncung termometer yang cikgu bulatkan dekat sini. Kemudian bersihkan dengan gunakan alkohol. Lepas tu kita sapukan jeli. Jeli tu nak bagi licin. Nak memudahkan termometer dimasukkan ke dalam dubur bayi. Caranya macam mana? Angkat kaki bayi seperti gambar rajah ini. Kemudian masukkan termometer lebih kurang 1.5 hingga 2.5 cm. Jangan panjang sangat. Kerang terguduk lebih dalam pula ke dubur bayi tersebut. Lepas tu bila dah dengar bunyi beep, barulah kita boleh rekodkan bacaan.
Untuk termometer rektal ini cikgu nak bagi tahu pada kamu dia tak sesuai diguna pakai untuk menyukat suhu badan kamu. Suhu badan kamu umur 16 tahun. Adakah kamu rela untuk mengangkat bahagian punggung kamu dan ditalakan dengan termometer rektal? Cikgu rasa tidak. Kan? Jadi malulah. Sebab itulah dia sesuai digunakan pada bayi yang kurang daripada umur 3 bulan. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah termometer inframerah, iaitu yang boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Ini yang sekarang ni dia sangat sesuai digunakan di musim pandemik COVID-19. Sebab kita tidak bersentuhan. Okey, caranya macam mana? Arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut. Okey, lebih tepat sekali kita gunakan pada dahi lah. Okey, dan jangan halakan termometer ke arah mata secara langsung sebab dia inframerah. Dia sinaran inframerah, sinaran berkeamatan tinggi. Okey, sebab dia takut sinaran inframerah tadi merosakkan mata kamu. Okey, selepas itu rekodkan bacaan suhu dan kebanyakannya pembacaan suhu yang menggunakan termometer ini adalah sangat cepat. Hanya memakan masa beberapa saat sahaja. Okey. Seterusnya, ini ialah berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey, biasanya kalau kamu demam, okey, suhu badan kamu akan meningkat. Badan kamu akan lebih panas. Okey, sebab apa? Okey, sebab yang pertama mungkin disebabkan oleh jangkitan. Okey, sama ada jangkitan bakteria ataupun virus. Okey, sebab yang kedua adalah terdedah kepada keadaan panas melampau. Okey, mungkin disebabkan oleh strok haba ataupun selaran matahari yang melampau. Okey, dan yang ketiga adalah senaman. Okey, senaman, kalau senaman biasa-biasa tak ada masalah. Ini mungkin senaman yang berat. Okey, dekat sini cikgu tunjuk contohlah. Jangkitan bakteria dengan virus. Okey. Terdedah kepada keadaan panas melampau. Okey. Dan yang ketiganya ialah senaman berat. Nampak tu. Dia angkat berat. Mungkin dia dekat gimnasium. Jadi itu yang menyebabkan suhu badan mungkin berlaku peningkatan. Okey. Kita dah habis dalam subtopik 3.1. Okey. Jadinya selepas ni, okey, kamu buat praktis formatif 3.1 yang ada dalam buku teks. Okey, cikgu rasa untuk topik ni dia adalah topik yang agak mudah. Jadi cikgu harap semua boleh buat. Dan apa-apa persoalan, okey, boleh WhatsApp saja cikgu. Okey, PM saja. So tak ada masalah. Okey, sekian saja untuk minggu ini. Jumpa lagi di hari Khamis nanti. Bye.